Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan tentang metafizik. Ahli kumpulan kami terbagi kepada 3 orang, iaitu saya sendiri, Fatin Kalisa binti Shah Alam, Muhammad Najwan bin Rustam dan juga Amir Fitri bin Abdul Rahim. Apakah maksud metafizik dari segi etimologi dan terminologi? Maksud metafizik ialah menjelaskan sesuatu yang di sebalik fizikal. Merujuk kepada perkataan metafizik itu sendiri, ia mengandungi 2 suku kata yang utama, iaitu meta dan juga fizik. Meta merupakan perkataan Yunani yang membawa maksud di sebalik, manakala fizik pula adalah alam zahir. Pengertian metafizik. Apa itu meta, fizik dan juga metafizik? Maksud metafizik dari sudut etimologi, ia berasal dari bahasa Yunani. Meta bermaksud selepas, melampaui atau melebihi. Fizikal bermaksud yang mengenai alam, alam bersifat material ataupun fizikal. Metafizik bermaksud melampaui alam fizik, suatu yang melampaui batas fizikal. Contohnya, memikirkan alam ghaib, aura, tenaga dan frekuensi. Meta membawa maksud di sebalik. Fizik juga membawa maksud zahir. Maksud metafizik dari segi terminologi pula, ia bermaksud salah satu cabang utama falsafah. Ia dikenali sebagai falsafah pertama merujuk kepada sesuatu karya, manakala Aristotle mendefinisikannya sebagai the study of the first principles and causes of the things. Seterusnya ialah hubungan insan dengan alam. Manusia memiliki akal fikiran, mempunyai fizikal yang sempurna, menjadi khalifah mentadbir alam dan juga berbudaya dan bertamadun. Seterusnya, apakah maksud ataupun definisi alam? Alam sebagai kumpulan jauhar yang tersusun daripada benda dan surah ataupun bentuk yang ada di bumi dan langit. Alam juga dipakai dengan maksud dunia, iaitu merujuk kepada bumi dan segala yang ada yang ada di langit. Pembahagian alam terbagi kepada 2, iaitu alam zahir dan alam batin. Maksud alam zahir ialah lahirnya fahaman materialism. Maksud alam batin pula ialah lahirnya fahaman ataupun agama. Hubungan insan dengan alam terbahagi kepada 3, iaitu teori materialism, teori idealism dan juga metafizik keagamaan. Yang pertama, teori materialism. Sesuatu benda yang dapat dilihat ataupun wujud, contohnya gunung ganang, sungai dan air. Ia menganggap kewujudan jasad dan jirim itu hakiki. Idea tidak mempunyai realiti yang tersendiri dan bergantung pada sesuatu yang bersifat jasad. Idea datang daripada otak, masih ada kaitan dengan jasad. Menafikan hal-hal kerohanian ataupun tidak dapat dilihat. Oksigen dan angin sesuatu yang dapat dikesan dengan panca indera kerana ada kesan. Seterusnya ialah teori idealism. Ia berasal dari perkataan Yunani, iaitu idea, membawa maksud ajaran atau fahaman. Fahaman yang mengatakan bahawa kewujudan yang hakiki sebenarnya bukan bersifat jasad, tetapi ia bersifat idea atau kerohanian. Idea-idea yang di dalam minda tidak bersifat fizikal, tetapi ianya wujud. Idealism juga menganggap manusia mempunyai sama ada jasad dan akal ataupun jasad, akal dan roh.
Akhir sekali, metafizik keagamaan. Realiti itu tidak terhad kepada jasad yang boleh diketahui melalui kaedah rasionalis dan empiris. Ia sesuatu yang bukan bersifat jasad, ia bersifat kerohanian dan kewujudan. Realiti dari pandangan agama, ia melibatkan kerohanian dan kewujudan. Itu sahaja penerangan daripada saya akan menerangkan tentang bidang perbincangan metafizik. Ia terdiri daripada ontologi, kosmologi, subjek, predikat dan taksonomi, kehendak bebas dan ketentuan, minda dan jirim, kewajipan dan kemungkinan, dan juga sebab akibat dan kosmogoni. Ontologi merupakan aspek ilmu pengetahuan. Dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis dan rasional berdasarkan fakta seperti benda mati, benda hidup, manusia lain dan sebagainya. Contoh untuk ontologi, persoalan ia seperti betulkah global warming menyebabkan sea level rise? Berapa sea level rise di Malaysia dan siapakah orang yang meneliti kejadian ini? Sebab dan akibat pula dalam penggunaan biasa. Sebab dan akibat juga berkaitan antara sekumpulan faktor dan fenomena. Apa sahaja yang mempengaruhi akibatnya adalah faktor untuk tujuan tersebut. Kita balik kepada kosmogoni, iaitu asal usul alam semesta. Kosmogoni adalah catatan bagaimana alam semesta terbentuk, dan kerana itu kisah penciptaan dalam kitab Kejadian adalah kosmogoni, dan ada banyak yang lain, baik ilmiah ataupun mitologi. Penciptaan alam ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Sains di sebalik penciptaan alam diterangkan secara kasar. Untuk kosmologi pula, iaitu fenomena alam semesta. Kemudahan abad ke-20 membolehkan kita meneka asal-usul alam semesta dan membolehkan para saintis menetapkan teori Big Bang sebagai teori kosmologi yang mempelopori segalanya, yang kini diterima oleh ahli kosmologi sebagai asas teori dan pemerhatian mereka. Untuk subjek, predikat dan taksonomi. Untuk subjek, secara ringkasnya, jika kita menjalankan eksperimen ke atas seekor katak, maka katak itu adalah subjek. Dan untuk predikat, istilah predikat digunakan dalam salah satu daripada dua cara dalam linguistik dan bidangnya. Yang pertama, mendefinisikan predikat sebagai segala-galanya dalam kalimat deklaratif standard kecuali subjeknya, dan yang lain menganggapnya sebagai kata kerja kandungan utama atau ungkapan predikat yang berkaitan. Untuk taksonomi, pada satu masa taksonomi hanya merujuk kepada sains mengklasifikasikan organisma hidup, tetapi kemudian kata itu digunakan untuk makna yang lebih luas dan juga dapat merujuk pada klasifikasi barang atau prinsip klasifikasinya. Hampir semua objek bernyawa, benda mati, tempat dan peristiwa dapat diklasifikasikan mengikut skema taksonomi. Kewajipan adalah apa yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk alasan tertentu. Kita dapat membicarakan kewajipan dalam konteks yang berbeza dan masing-masing konsep memperoleh makna tertentu. Untuk kemungkinan pula, kata yang mungkin adalah istilah yang sangat popular dalam bahasa kita dan istilah yang kita gunakan dalam pelbagai situasi untuk menyatakan contoh apa yang ada atau sedang berlaku dan juga untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukan. Maksud minda adalah satu set kemampuan kognitif termasuk kesedaran, persepsi, pemikiran, pertimbangan, bahasa dan ingatan. Ia biasanya ditakrifkan sebagai kemampuan berfikir dan kesedaran entiti. Dan untuk jirim pula, ia adalah apa sahaja yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua perkara sama ada pepejal, cecair atau gas yang terdapat di bumi ini adalah jirim. Teori zarah jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah halus yang diskrit. Kehendak bebas ia digunakan untuk merujuk kepada kekuatan untuk bertindak mengikut pemikiran dan kehendak seseorang. Idea ini dikaitkan dengan falsafah, psikologi dan agama. Untuk ketentuan pula, dalam falsafah, teori bahawa semua peristiwa termasuk pilihan moral,
sepenuhnya ditentukan oleh sebab-sebab yang ada sebelumnya. Determinis biasanya difahami untuk menghalang kehendak bebas, kerana ini memerlukan manusia tidak dapat bertindak sebaliknya daripada apa yang mereka lakukan. Hubungan vertical insight dibincangkan dalam natural theology dan philosophy of God. Adakah Tuhan itu wujud? Ia terbahagi kepada 4 fahaman. Yang pertama iaitu theism, fahaman bahawa Tuhan itu wujud walaupun kewujudannya tidak dapat dikesan. Yang kedua iaitu monotheism, Tuhan itu esa. Polytheism, Tuhan itu wujud lebih dari satu. Dan juga atheism, fahaman realiti alam tidak wujud, yang wujud hanya material. Untuk hubungan horizontal insan pula, menurut Hamka, insan ialah alam yang kecil, alam ialah insan yang besar. Mekanisme alam dan manusia diandaikan seperti mesin dan makhluk yang ialah mekanik. Proses mental untuk menerangkan fenomena ialah seragam dari sudut kelakuannya. Dan determinism, tindakan manusia boleh diterangkan secara sebab musabab atau mengikut hukum yang ditetapkan. Dia dibagi kepada 2, iaitu intrinsik, setiap kejadian berlaku disebabkan diri sendiri. Dan kedua, ekstrinsik, setiap kejadian berlaku disebabkan oleh faktor luaran atau di luar kawalan manusia. Realism, alam wujud secara nyata dan objektif. Seperti contoh, Darwinism, alam wujud secara sendiri. Untuk persoalan metafizik, di antara persoalan-persoalan yang dikaji dalam ilmu metafizik, iaitu adakah Tuhan itu wujud? Di mana Tuhan? Adakah Tuhan berjisim? Siapa Tuhan yang sebenar? Apakah hakikat manusia dan apakah kaitan antara kejadian hujan dan sains? Pertama, adakah Tuhan itu wujud? Thomas Aquinas yang menghasilkan 5 buku yang berbeza. Sebagai contoh, ini adalah algebra salah satu hujahnya. Okey, bayangkan berjalan di atas jalan dan menemui batu tanpa berfikir panjang. Anda tidak perlu bertanya siapa yang meletakkan batu itu di sana. Kewujudannya tidak membangkitkan banyak pemikiran. Tetapi sekarang bayangkan berjalan di atas jalan dan terjumpa jam di atas tanah dan masih berdetik tanpa menunjukkan cacat celah. Jam tangan telah jelas direka oleh seseorang dan hakikat bahawa ia berdetik, tetapi tidak mungkin berdetik untuk selama-lamanya. Seseorang yang pintar pasti telah merekanya dan meletakkannya di sana pada satu masa. Dan yang kedua pula ialah di mana Tuhan. Maklumat mengenai Tuhan boleh dijumpai dalam kitab agama. Kitab agama sentiasanya dianggap oleh penganutnya sebagai sumber yang sahih untuk hal ehwal ketuhanan. Bagi masyarakat yang tidak beragama dan tidak berkitab, khayalan mengenai Tuhan boleh dijumpai dalam karya sastra. Sebaliknya merujuk kepada alam semula jadi, contoh hukum alam dan hukum rimba. Manusia secara semula jadi mempunyai minat untuk mengenal Tuhan, tetapi setiap orang mempunyai bentuk keyakinan yang berbeza mengenai kewujudan Tuhan. Yang ketiga pula, adakah Tuhan itu berjisim? Fizikal manusia dengan Tuhan tidak sama. Oleh itu persoalan ini ditentukan mengikut agama masing-masing. Jadi setiap agama akan memberi jawapan yang berbeza. Walau bagaimanapun, menurut pandangan Islam, fizikal manusia dengan Tuhan iaitu Allah SWT tidak sama, kerana manusia itu hanya mengenal Tuhan berdasarkan Al-Quran. Terusnya, siapakah Tuhan yang sebenar? Soalan ini subjektif. Ini kerana manusia di dunia ini menganut pelbagai agama. Sekiranya ditanya 2 orang berbeza agama, sudah tentulah mereka mengatakan Tuhan mereka lah yang sebenar. Bagi orang Muslim, Tuhan hanya mempunyai satu, iaitu Allah SWT yang Maha Esa. Dan seterusnya, apakah hakikat manusia? Konsep manusia dalam pandangan Islam adalah konsep sentral. Menurut pandangan dari agama Islam, bagi setiap disiplin ilmu sosial kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai objek formal dan materialnya, agar konsep manusia yang kita bangun bukan semata-mata merupakan konsep yang spekulatif, maka kita mesti bertanya kepada Zat yang mencipta dan mengerti manusia, iaitu Allah SWT.
melalui Al-Quran. Soalan yang terakhir, apakah kaitan antara hujan dengan sains? Sebenarnya untuk penerangan hujan ini sudah ada penerangannya dari sudut sains, iaitu awan yang terapung di atmosfera mengandungi wap air dan titisan awan yang tidak dapat jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan kerana saiznya yang kecil. Tetapi saiznya cukup besar untuk membentuk awan dan dapat dilihat oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Fitri bin Abdul Rahim. Hari ini saya akan terangkan tajuk metafizik bahagian teori hubungan insan dan Tuhan, sistem-sistem metafizik dan perkembangan ilmu metafizik. Teori hubungan insan dan Tuhan. Metafizik keagamaan terbahagi kepada dua, vertikal dan horizontal. Vertikal terpecah kepada tiga falsafah: theism, artism, ignotism. Manakala horizontal terbagi kepada tiga juga, iaitu realism, determinism ataupun dipanggil interdeterminism, dan mechanism. Hubungan vertikal insan iaitu melibatkan hubungan manusia dengan pencipta Al-Khaliq iaitu Allah, iaitu melibatkan tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah. Manakala hubungan vertikal mampu membentuk dan membina kepribadian insan agar mampu melahirkan akhlak al-karimah iaitu akhlak mulia yang diperlukan untuk membina hubungan horizontal. Terdapat tiga aliran falsafah yang melibatkan hubungan vertikal manusia dan Tuhan: theism, artism, and ignotism. Hubungan vertikal insan, theism, iaitu berasal dari perkataan Yunani theos atau dios yang bermaksud Tuhan. Aliran ini mempercayai bahawa Tuhan merupakan pencipta dan pengurus alam ini. Tuhan adalah sebab bagi ada di alam ini dan segalanya berdasarkan kepada sebab ini. Terbahagi kepada beberapa aliran: monotheism, kepercayaan hanya pada ada satu Tuhan yang wujud atau Tuhan itu esa. Polytheism, kepercayaan Tuhan wujud lebih dari satu. Atheism berasal dari perkataan Yunani ethos yang bermaksud tanpa Tuhan. Aliran ini tidak mempercayai atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan dan Tuhan-Tuhan, iaitu berhala lah. Ignotism berasal daripada dua perkataan Greek iaitu ar dan ginosto. Ar bermaksud tidak dan ginosto bermaksud tahu. Maka ginosto bermaksud tidak tahu. Fahaman ini berpandangan bahawa manusia tidak boleh mengetahui adanya Tuhan ataupun fahaman manusia terhad kepada Tuhan. Beza dengan atheism. Atheism nafi Tuhan. Agnotism tidak mampu memahami Tuhan. Hubungan horizontal insan. Menurut Hamka, insan ialah alam yang kecil. Alam ialah insan yang besar. Hubungan horizontal manusia terbahagi kepada dua: hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia. Terdapat beberapa aliran falsafah yang melibatkan hubungan horizontal insan: mechanism, determinism dan realism. Mekanisme, aliran yang berkeyakinan bahawa kejadian di dunia berlaku dengan sendirinya mengikut hukum serta akibat. Proses mental untuk menerangkan fenomena ialah seragam dari sudut kelakuannya. Determinism adalah
aliran yang mengajarkan bahawa kemahuan manusia tidak bebas dan mengambil keputusan yang penting, tetapi sudah terpasti terlebih dahulu. Interdeterminism, aliran yang berpendirian bahawa kemahuan manusia itu bebas dalam erti yang seluas-luasnya. Determinism terbahagi kepada dua. Intrinsic, setiap kejadian berlaku disebabkan diri sendiri. Extrinsic, setiap kejadian berlaku disebabkan oleh faktor luaran atau di luar kawalan manusia. Realism, aliran yang berpendirian bahawa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat daripada kebenaran. Dalam pengetahuan yang baik akan tergambarnya kebenaran yang sebenar. Contoh Darwinism, alam wujud secara sendiri. Sistem-sistem metafizik, saintisme, ideologi materialistik yang menyamakan seluruh realiti dengan material, anti-metafizik. Agnosticism, fahaman bahawa manusia tidak boleh mengetahui adanya Tuhan atau tidak. Fahaman manusia terhadap Tuhan beza dengan atheism. Atheism nafi Tuhan, agnosticism tidak mampu memahami Tuhan. Metafizik untuk kemajuan ilmu diaplikasi dengan meluas dalam perkembangan sains, teknologi dan inovasi yang melibatkan beberapa aliran falsafah. Contohnya scientism, positivism, conversionalism dan juga operationalism ataupun dipanggil operationalism. Okey, scientism lanjutan daripada aliran empirism, turut dikenali sebagai neo-empirism. Empirism ialah aliran yang mengatakan pengetahuan manusia berasal daripada pengalaman panca indera dan real. Manakala scientism adalah ideologi materialistik yang menyamakan seluruh realiti dengan material. Aliran ini menolak segala sesuatu yang tidak memiliki data serta fakta empirik seperti aliran teologi dan metafizik. Scientism meletakkan martabat sains begitu tinggi sehingga menjadikan sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak. Scientism ini menyebabkan golongan ini menolak sumber-sumber ilmu lain yang dilabel sebagai tidak saintifik dan tidak rasional. Mereka menolak ilmu wahyu sebagai sumber kebenaran. Seterusnya, positivism yang merupakan satu sistem falsafah yang didasarkan kepada fakta-fakta yang nyata dan juga berdasarkan hukum-hukum sains. Ciri-ciri positivism, sains merupakan satu-satunya pengetahuan yang sah, manakala fakta adalah paling yang sesuai untuk menerangkan tujuan pengetahuan. Manakala conventionalism ialah sebarang doktrin yang dijangkakan benar melalui convention atau persidangan linguistik mengikut kebenaran pengetahuan a priori. Hukum dan hipotesis atau postulat yang diterima bergantung kepada convention. Dengan mengadakan convention inilah mereka cuba menentukan bahawa teori atau hukum sains yang baharu itu benar, walaupun dengan hanya melalui conventions. Dan akhir sekali, operationalism atau dipanggil operationalism merupakan program yang bertujuan untuk menghubungkan semua konsep saintifik kepada kaedah-kaedah uji kaji. Ia juga bertujuan untuk mengeluarkan sebutan yang tidak berunsurkan operisms daripada sains kerana sebutan begini dikatakan tidak bermakna atau remeh. Untuk mentakrif sesuatu konsep sains, ia mestilah dinyatakan dengan jelas bagaimana uji kaji itu dilakukan disertai dengan syarat-syarat yang berkenaan. Itu sahaja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.